Okey, untuk tengok coding, jom kita buka kita punya XMPP dulu. Kita run. Okey, start. Okay, kita cuma pakai PHP, so on PHP Apache sajalah. Okey, so kita create satu folder dulu. Saya terlupa. htdocs php 6 php_6. Okay, so saya create new file, text document index.php. Okay. Okay, jom kita tengok programming dalam PHP, macam mana kita nak buat kelas yang saya maksudkan tadi. Okay, localhost PHP 6. Okay, so kita buka PHP tag dulu, macam biasa. So untuk define class ataupun structure of an object yang saya sebut sebelum ni, okay, kita kena tulis kelas lah, menandakan kita nak create satu kelas dan kita letakkan nama dia. Contoh, saya buat person, ataupun kita buat kelas kawan lah, bahasa Melayu kawan. Okay, kawan, kita nak katakan dia ada satu structure untuk kawan ni. So kelas kawan, maka kita buat dalam dunia curly. So curly pembuka penutup, di antara curly ni adalah dia punya detail of kawan lah. Contoh, saya kata kawan dia ada nama, okay, dan dia ada apa lagi? Dia ada umur mungkin, dan mungkin juga dia ada nombor telefon, dia ada email, dia ada alamat, contoh kan. Okay, so ini semua adalah property of kawan. Okay, yang ni basic, tapi ini salah, jangan ikut. Okay, dia adalah property of kawan. Cuma macam mana nak declare property ni? Okay, sekarang dalam object oriented programming, dia ada dua jenis declaration. Sama ada dia adalah public property ataupun private property. Apakah yang dimasukkan dengan public dengan private ni? Okay, contoh, kalau kata saya letak public net, public nama, okay, tengok kena letak $sign lah untuk menandakan dia sebagai satu property ataupun dia satu variable, okay, dalam kelas kawan ni. Maka umur pun sama, public umur, dan kita ada public telefon, tutup. Sini ada public email, dan kita ada public alamat, $sign alamat. Okay, maka ini adalah kita punya satu structure of kawan. Bukan kawan lagi, dia structure of kawan. So macam mana nak tahu yang ni adalah kawan kita? Maka kita kena create lah. Contoh, kawan satu sama dengan new kawan. Maka kita nak create kita punya kawan dalam programming. Okay, so maka kawan kita K1, macam mana kita nak access dia punya attribute dekat bawah ni? Maka dalam program kita kena buat anak panah macam ni, dash dengan bracket ke kanan, bracket apa entah nama dia. Kemudian letak nama sama dengan, let's say, Harry. Okay, kemudian dia ada apa lagi? Dia ada umur. Let's say letak 40. Kemudian dia ada telefon, yang ni letak string lah, 0187825,900. Email, okay, oops, ada Harry alias harrytechnology.com, dan dia ada alamat Taman University. Okey, ini tukar kepada alamat. So maka siaplah kita punya satu objek. Yang ni baru dikatakan satu objek. Yang atas ni adalah structure of an object. So this one adalah kita punya objek. So kalau saya refresh tak berlaku apa-apa lah. Tetapi kalau kita buat print R, kita nak tengok semua K1, maka dia akan keluarkan kawan objek. So maksudnya kita tahulah yang bahawa K1 ni adalah satu objek of kawan.
Yang mana property dia ada name, ada umur, ada telefon, ada email, ada alamat. Okey, ingat kita boleh access property of kawan ni sebab dekat bawah ni dia adalah public tau. Dekat atas ni dia public, so nama ni boleh access kat bawah. Kalau kata saya letak private, maka dia akan error. Engkau error cannot access private property kawan nama. Nampak? Kita tak boleh tulis something dekat nama sebab nama ni adalah private. Mungkin korang ada satu persoalan, kenapa nak buat private kalau tak boleh pakai? Kan? Okey. Jangan ingat coding cuma berlaku di luar kelas. Coding boleh berlaku dalam kelas. Okey, dia ada nama constructor method. Okey, jap. Saya terangkan yang ni dulu. Public. Saya letak public dulu supaya tak error. Okey, ini kita punya objek. Okey, kena ingat. Dalam satu objek tak semestinya ada property saja. Okey. Ini yang kita nak cerita ni. Okey, tengok Dalam satu objek dia boleh ada property. Okey, property ni adalah benda yang saya sebut ni lah. Nama, umur, telefon, email, alamat, muka tinggi, berat, rendah, apa semua, kulit warna apa, mata ada berapa biji, hidung berapa petang. Okey, ini sama dengan property. Property ni dia directly kita boleh assignkan value macam variable. Dia assignkan value kepada dalam property dia, property of kawan, kan. Tetapi dia boleh ada method. Ada method ataupun kita panggil sebagai action. Action of kawan tu lah. Action of kawan apa yang kita boleh buat contoh contoh saya nak buat kawan ni dia pindah. Boleh. So kita boleh kata dia pindah. So bila dia pindah, apakah value yang akan berubah adalah alamat dia. So kalau kata kawan pindah ke mana? Kan? Maka action pindah tu akan mengubah apakah maklumat yang akan ubah adalah maklumat alamat. Okay. Let's say kita buat satu dulu. Kita buat public function. Function. Dalam programming biasa kita panggil function, tapi dalam object oriented kita panggil method. Benda yang sama je lah. The method. So method bagi pindah, ingat function mesti ada kurungan. Sebelum ni saya pernah ajar, kalau buat function dalam PHP mesti ada kurungan. So ada curly. So kemudian boleh ada parameter. So kita letak alamat baru. So kita nak kata kawan K1 boleh pindah, nak pindah ke mana, dan kita akan ubah details bagi alamat. Contoh macam mana nak ubah detail bagi alamat, kita boleh buat this alamat. Kenapa pakai this? This ni return balik kepada kelas kawan ni. Tetapi this ni dia dengan instantiate. Okay, new kawan kita panggil sebagai satu instantiate. Instance lah. Instance. Bila kita panggil new kawan adalah satu instant. Contoh saya ada K kedua. K2 untuk new kawan lagi. New kawan. Maka kawan 2 ni adalah satu instance yang baru of kawan. K2 ni adalah instance yang baru. Maksudnya kan? Maksudnya kalau saya letak K2 nama sama dengan Ali, maka K2 punya nama takkan kacau nama Harry kat atas sebab dia adalah dua instance yang berbeza. Senang kata macam dua application yang berbeza. Contoh macam saya buka satu Notepad++ ni kan. Okay, saya boleh buka new file, saya boleh right click, saya boleh tekan tak boleh move to new instance pula. Mungkin kena buka file kot. Okay, kita buka satu file, let's say home.php, saya move to new instance. So bila kata move to new instance, dia macam akan start satu program yang baru. Sama juga dalam programming, nampak? Dia satu program yang baru. Apa-apa yang berubah dekat sini tidak akan kacau apa yang ada dekat dalam sini. So maka instantiate ni adalah benda yang sama lah. Dia macam start satu program yang baru. Maka value ataupun memori yang kita buat dekat kawan yang kedua tak akan kacau dekat kawan yang pertama. Okay, boleh faham Okay, so this ni adalah return apa? Return kepada instantiate of K1 ni balik lah. Ataupun K2, tak kisahlah mana-mana. Siapa yang panggil lah, siapa yang panggil. Kalau kata K1 yang panggil pindah, maka this ni akan return instantiate of K1. Kalau kata K2 yang panggil pindah, so this ni akan return kepada K2. Okay, so alamat sama dengan kita letak alamat baru. Okay, jom kita tengok apa jadi.
Sekarang kalau kata saya nak print R K1 saya buat 2 kali print R. Yang pertama sebelum pindah dan yang kedua selepas pindah. K1 pindah. Okey, Taman Sri Lambak. Okey, ingat yang kali pertama originally dia duduk kat Taman Universiti dan bila dia pindah akan automatik berubah kepada Taman Sri Lambak, nampak? Yang mula adalah Taman Universiti alamat dia, kemudian berubah jadi Taman Sri Lambak. Okey, inilah tujuan dia. Sebab tu sometimes ada property yang tidak boleh dipublikkan. Dia cuma boleh ubah dalam pindah. Mungkin korang macam aduh tak nampak lagi lah, kenapa nak kena ada ni, kan boleh kalau nak pindah kan boleh tukar terus je alamat kan. Okey, itu betul. Tetapi macam mana kalau something tu ada kiraan? Kalau dia ada kiraan kan macam mana kan susah. Apa kita nak buat mungkin speed, kelajuan bersama momentum dia, kelajuan kereta dengan dia punya inertia, energi dia. So dia akan banyak kiraan. That's why kita letak dalam function lah. Selalu benda-benda yang nak memberikan dia pergerakan, movable, so kita letak dalam satu function. Okey, kalau benda tu benda maklumat statik, ya kita letak dekat dalam satu property sahaja. Okey. So sekarang kita dah tahu yang bahawa satu property, satu kelas boleh ada property dan boleh ada method. Sekarang ni saya nak tunjuk satu lagi, iaitu inheritance, yang sebelum ni saya kata ada sebagai satu main kategori dia. Contoh, kawan ni adalah kawan ni adalah kategori manusia lah. Okay, so that's why kita boleh buat satu kelas human ataupun person ataupun orang lah, orang. Kategori dia adalah orang. Kawan ni adalah orang, takkan kawan hantu kan. Mungkin boleh jadi kan, tapi saya tak tahulah. Okay, so extends orang. Maka kenapa nak kena ada extend orang ni? Okay, contoh. Kita mungkin akan ada kelas kelas musuh. Extend orang juga. Extend orang. So maka untuk orang dia ada property yang sama yang akan dipakai kedua-duanya sekali. Contoh macam let's say nama. Kita ada dekat kawan ada nama, kat musuh pun ada nama. So kita letak dekat orang. Kemudian dia orang pun ada umur. Okey, kemudian alamat telefon ialah musuh mungkin kita tak adalah nombor telefon musuh, tak ada nombor telefon email lah. Lebih kurang gitulah, contoh je contoh. Okey, so maka dalam musuh dan juga kawan tak perlulah declare nama dengan umur, sebab orang dah ada nama dan juga umur. Dan juga mungkin kategori orang mungkin lebih mendalam lagi detail, contoh macam public double berat mungkin, kemudian public double let's say tinggi, kan. So setiap orang mesti ada tinggi dan berat, dan dia ada umur dan juga nama. Tapi kalau kawan, kita ada nombor telefon, email, alamat lah. Dan public mungkin dekat dalam musuh boleh letak public kesalahan. Apakah yang kesalahan membuatkan dia menjadi seorang musuh? Layanlah. Kan? Okay, so sekarang let's say Ali pun kawan. So saya akan buat satu lagi musuh punya kelas. So yang print R ni saya hiddenkan dulu pakai Ctrl Q. Saya buat K3 ataupun M1. Musuh yang pertama adalah new musuh. M1 nama dia adalah Abu. Oh, saya tidak bermusuh dengan Abu. Saya bermusuh dengan Salotip. Boleh lah. Tak nama betul-betul sekarang, ada yang terasa. Okey, nama. Kemudian dia ada apa kat musuh? Dia ada umur. Okey, ada umur sama dengan let's say, oh saya lupa. Sepatutnya dalam PHP tak perlu ada double ni sebenarnya. Yang PHP 8 je ada, tapi dekat dalam PHP lain tak ada. So saya ingat saya buang kot, biar dia jadi umum sahaja. Okay, so umur let's say umur 12 tahun. Kemudian M1 kita kata kesalahan dia. Kesalahan melekat kat baju sekolah. Okay, so kalau saya refresh kosong lah, unless kalau saya print R kan M kita M1, maka dia akan jadi
Nama, umur, berat dan tinggi jadi kosong lah. Sebab kita tak letak kan, tak letak umur dan berat. Mungkin kita boleh buat default value dia kepada 0.0, kemudian ni bersama 0.00. So kalau kita refresh, dapatlah berat dengan tinggi adalah kosong sebab kita tak letak dia punya value. Boleh nampak kot? Okay, ini adalah apa yang saya sebut sebagai tadi extends ataupun inheritance. Dia adalah inherit daripada orang. Okay, so maksudnya kalau kata kita nak buat satu kelas, kalau kita dah ada main class dia, kita tinggal extend and then kita tambahlah property yang baru kita nak buat. Selalunya macam ni lah. Kalau dalam buat apps ke, buat iOS pun macam ni lah cara dia. Selalunya the button dah ada button, tapi kita nak button version kita. Baru kita buat class button, extend button yang original. So mungkin class my button extends button yang original. So maka kita bolehlah buat kita punya value kita sendiri, property kita sendiri. Begitulah caranya. Okay, ini adalah basic untuk object oriented. Sepatutnya kita ada dalam lagi untuk classes ni. Mungkin saya akan pecahkan video lah. Yang ni untuk non-static class object. Mungkin lepas ni kita akan tengok static class object. Ada dua jenis. Okay, so terima kasih. Kita akan jumpa pada video yang seterusnya.